Tanpa membuang masa, kita terus saja bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Apa khabar Tuan Haji ataupun Cikgu Haji Izmi bin Haji Ismail, Pengarah Pendidikan Negeri Perlis, dan sekarang ini sedang bersama dengan saya di talian Perlis FM. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Dekat mana tu? Oh, saya sekarang ni di Penang. Dekat Penang, no? Tersekat tak boleh nak balik ke macam mana tu? Sebab kita dah cuti hari tu awal. Kemudian perintah PKP ni memang dipenuhi sepenuhnya lah. InsyaAllah kita akan buat kerja dari rumah. Ya, baiklah. Jadi Alhamdulillah diberi kesempatan untuk kita hari ini dengarkan apa kata cikgu untuk berkongsi beberapa maklumat dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Jadi saya teruskan saja cikgu, mengenai ramai para ibu bapa yang masih lagi tertanya-tanya berkaitan sesi persekolahan, penangguhan dan pembatalan peperiksaan pagi tahun ini seperti UPSR, PT3, SPM dan STPM berikutan penularan COVID-19. Jadi boleh cikgu jelaskan. Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu haluan sehaluan. Raja berdaulat, raih berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Terlebih dahulu saya ingin rakamkan ucapan terima kasih kepada pihak RTM Perlis, khasnya buat DJ Atikah lah, yang memberi peluang dan diberikan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Alhamdulillah saya berkesempatan hari ini untuk berkongsi beberapa maklumat dalam tempoh kawalan pergerakan ataupun yang kita namakan sebagai PKP. Jadi menjawab kepada soalan yang Atikah sebut tadi ialah kita semua sedia maklum bahawa Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan telah pun mengumumkan bahawa aspek keselamatan adalah merupakan perkara utama yang diberi pertimbangan dan perhatian. Oleh yang demikian, sekolah hanya akan dibuka setelah dipastikan bahawa keselamatan murid-murid ini terjamin. Dan ianya akan dilakukan secara berperingkat-peringkat. Jadi kita juga sedia maklum bahawa pihak Kementerian Pendidikan Malaysia akan mengumumkan 2 minggu sebelum dimulakan sesi persekolahan. Jadi kita ada ruang lah untuk kita bersedia untuk kita masuk semula ke sesi persekolahan tersebut. Dan seperti tadi juga yang kita maklum bahawa ujian penilaian sekolah rendah UPSR, ujian pentaksiran tingkatan 3 PT3 dibatalkan. Manakala sijil vocational Malaysia SBM, sijil pelajaran Malaysia SPM, sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM dan sijil tinggi agama Malaysia STAM telah dijadualkan semula dan dengan melewatkan tarikh yang sepatutnya lah. Yang ini ialah untuk kita memberi ruang yang secukupnya kepada calon-calon yang terlibat. Pada pandangan saya, tindakan ini sangat-sangat wajarlah, memandangkan peperiksaan khususnya seperti SPM, STPM ini, STM dan SVM ini adalah merupakan sesuatu peperiksaan yang penting yang akan memberi ruang dan peluang kepada anak-anak kita untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya. Jadi untuk makluman semua pendengar dan khususnya untuk DJ Atikah, di Perlis ini kita terlibat seramai 42,914 orang murid bagi sesi persekolahan pada tahun 2020. Dan bilangan calon yang terlibat dengan UPSR adalah seramai 3,851 orang calon. Dan yang terlibat dengan PT3 adalah seramai 3,440 orang calon. Jadi yang ini sebenarnya Tika, dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 sebenarnya kita telah ada satu transformasi ataupun naratif di mana kita telah merangka daripada tahun 1 hingga ke tahun 6 dan tingkatan 1 ke tingkatan 3 adalah merupakan peringkat perkembangan ataupun growth. Jadi peperiksaan ini adalah satu penilaian ini adalah satu ujian sahaja. Jadi oleh kerana dengan keadaan sekarang ini ia akan memberi persediaan yang lebih baik untuk menghadapi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia dan seterusnya. Dan dalam berorientasikan kepada perkembangan ini,
kita telah pun mempunyai, kalau sebelum PKP ini kita mempunyai pentadsiran bilik darjah yang lebih menyeluruh. Dengan erti kata yang lain, murid ni akan kita taksir ataupun kita nilai. Sebaik sahaja sesuatu sesi pengajaran atau sesuatu topik yang diajar di dalam bilik darjah ini, mereka akan diuji semasa itu. Kalau sekiranya mereka masih lagi tidak faham, akanlah diulang, dibantu anak-anak ini supaya mereka lebih faham. Jadi sekarang ini kita perlu teruskan dengan pengajaran dan pembelajaran, dan bukan semata-mata untuk menghadapi peperiksaan di akhir tahun seperti sebelum ini, iaitu yang awal dululah ketika. Baik, itu dia. Jadi sebagaimana yang kita sedia maklum ya, bahawa sesi persekolahan sekarang ini ditutup berikutan COVID-19. Namun begitu, walaupun sekolah ditutup, kita semua sedia maklum pembelajaran tetap diteruskan dari rumah. Jadi dalam hal ini mungkin cikgu boleh menerangkan serba sedikit panduan pembelajaran dari rumah serta apakah aktiviti-aktiviti pendidikan yang dilaksanakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Perlis sepanjang PKP ini. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Tika. Kita semua telah melalui beberapa fasa dalam perintah kawalan pergerakan ini. Jadi fasa pertama iaitu 18 Mac hingga 31 Mac 2020. Fasa kedua ialah 1 April hingga 14 April 2020. Dan sekarang ini adalah dalam fasa ketiga, iaitu 15 April hingga 28 April 2020. Jadi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan panduan untuk guru perlu menjalankan pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Selaraslah dengan hasrat kerajaan kita yang kita katakan bekerja dari rumah. So pada masa fasa pertama, guru-guru pun bertindaklah dengan memberi pelbagai tugasan mengikut kesesuaian melalui grup kelas masing-masing. Pelbagai medium lah digunakan, termasuklah secara atas talian, online, kumpulan WhatsApp ibu bapa di sekolah, di kelas-kelas, dan juga melalui sistem pesanan ringkas SMS. Jadi timbul juga sebenarnya masalah setiap hari begitu banyak kerja rumah atau tugasan ni yang diberikan kepada murid-murid. Maklumlah guru-guru semuanya teruja. Mereka hendak memberikan tugasan ini, jadi masing-masing memberikan tanpa memikirkanlah ataupun tanpa melihatlah keadaan situasi sebenar. Tapi apa yang kita dah buat dalam fasa yang kedua ini, kita telah mula selaraskan dengan tindakan pengetua dan guru besar agar lebih teratur dan tidak membebankan murid. Kita sarankan satu hari ini kita bagikan 1 atau 2 mata pelajaran sahaja. Memberikan anak-anak kita ini boleh membuatlah tugasan-tugasan yang diberikan. Dan sehingga kini juga pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perlis melalui pengarah, timbalan pengarah dan semua ketua penolong pengarah sentiasa memberi maklumat-maklumat terkini melalui grup WhatsApp pengetua dan juga guru besar. Kita juga telah membangunkan beberapa aktiviti semasa PKP ini. Yang pertama ialah melalui sektor pembelajaran, kami telah mewujudkan gerbang PDPC digital yang boleh kita layari melalui https jpnperlis.moi.gov.my. Dalam gerbang ini pelbagai pengetahuan, pelbagai pelajaran yang kita telah pun muat naikkan, dan insya-Allah anak-anak kita boleh melayari semasa PKP ini. Yang kedua, kita ada program tuition online Perlis mengaji. Dan program ini adalah kerjasama dari Kerajaan Negeri Perlis, MAIX dan juga JAID. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memungkinkan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis mengadakan tuition secara online ini. Dan untuk sekolah rendah, kami sediakan mata pelajaran teras, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik. Manakala untuk sekolah menengah rendah, tingkatan 1 hingga tingkatan 3, kita berikan juga untuk sajak-sajak teras, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah dan juga 2 yang Bahasa Arab dan juga Geografi. Manakala bagi menengah atas ataupun SPM,
Kita berikan semua mata pelajaran elektif, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains sejarah, pendidikan Islam dan pendidikan moral. Dan kita tambah dengan beberapa mata pelajaran elektif yang kita sempat buatlah, seperti bahasa Arab, matematik tambahan, fizik, kimia, biologi, prinsip akaun, geografi, perniagaan, pendidikan Al-Quran dan Sunnah, pendidikan syariah dan juga pendidikan seni visual. Dan bagi yang ke fasa ketiga ini ataupun PKP ketiga ini, kita tambah STPM untuk mata pelajaran pengajian am dan STAM bagi mata pelajaran fiqh dan balaghah. Dan semua yang ini kita siarkan melalui Facebook JPN, Jaib dan Suara Sunnah, iaitu 4 jam sehari pada ketika pukul 11 pagi, 12 tengah hari, 9 malam dan juga 10 malam. Seperti jadual ini semua boleh kita dapati dalam Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Yang ketiga ialah kita juga telah melancarkan galakan membaca secara maya. Kami sangat berharaplah agar anak-anak murid yang berada di rumah ni akan sentiasa memenuhi masa lapang mereka dengan membaca. Seterusnya kita juga telah menganjurkan pertandingan poster dan video pendek melalui sektor sumber teknologi pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Jadi saya haraplah, saya menyeru anak-anak yang mendengar siaran kita ini berlumba-lumbalah untuk pertandingan poster dan video pendek ini. Kami juga menyediakan khidmat kaunseling. Kita ada 3 orang kaunselor yang sedia membantu. Sekiranya guru-guru, pelajar-pelajar serta orang luar, ibu bapa pun boleh. Kalau sekiranya mempunyai apa masalah yang untuk dikongsi, kita sedia untuk berkongsi bersama-sama. Dan seterusnya yang ke-6 ini, kami juga telah membuat rakaman untuk membantu bahagian sumber dan teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi program TV pendidikan yang disiarkan melalui TV OK setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 9 pagi dan 1 tengah hari. InsyaAllah guru-guru Perlis juga akan membantu dalam siaran ini. Dan kita juga tak lupa sebenarnya, bukan hanya kita mementingkan akademik, bagi atlet MSSPS, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perlis, bagi semua permainan, kita telah juga memberi panduan dan tugasan melalui pengurusi teknik permainan dan jurulatih masing-masing, supaya mereka ini meneruskan latihan bagi mengekalkan kecergasan dan teknik-teknik yang telah diajar. Dan insya-Allah kita akan menyertai pertandingan ini mungkinlah pada tahun depan, kerana pada tahun ini semua co-curriculum dan sukan adalah ditangguhkan. Baik, itu dia. Dan kita akan berehat seketika ya Cikgu, sebelum kita teruskan untuk beberapa soalan lagi. Dan sekarang kita tengah live di Facebook Perlis FM anda yang ada sebarang soalan untuk diajukan kepada Cikgu Haji Izmi untuk lebih jelaskan lagi mengenai kaedah pembelajaran ini. Boleh tinggalkan di ruangan komen. Terus dengarkan sekali lagi bersama Cikgu Haji Izmi. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Cikgu, kita teruskan sahaja. Kita nak tahu nasihat Cikgu Haji Izmi kepada ibu bapa dalam mendepani cabaran pembelajaran anak-anak dalam waktu PKP ini. Silakan Cikgu. Okey, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang ketika ini memanglah memainkan peranan sebagai guru di rumah. Saya percaya ibu bapa juga tidak mahu anak-anak ketinggalan dalam bidang pendidikan pada masa kini. Jadi kebanyakan usaha-usaha yang dibuat oleh Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan juga banyaklah di luar sana, pihak sekolah adalah melalui kaedah online. Jadi cabaran kami ialah bagaimana untuk menyantuni anak-anak murid yang tidak mempunyai kemudahan ini. Dan di Negeri Perlis ini tinjauan rawak yang kita buat melalui sekolah-sekolah, kita dapati lebih kurang dalam 10% anak-anak kita yang tidak ada kemudahan internet. Jadi di sini saya mohonlah kepada ibu bapa yang tidak mempunyai talian internet di rumah supaya dapat menghubungi pihak sekolah. Untuk pihak sekolah mencari jalan bagaimana untuk kami berhubung dengan murid-murid ini, untuk kita juga memberikan mungkin secara offline
kita akan memikirkan cara-cara bagaimanlah untuk kita memastikan bahawa anak-anak yang berada di rumah ini juga tidak ketinggalan dalam bidang pendidikan. Satu cara yang kita sedang buat sekarang ini ialah kita meminta ibu bapa bantu untuk memaklumkan melalui guru-guru kelas masing-masing secara rujukan kepada buku teks, buku latihan dan juga kepada modul-modul yang telah pun disediakan oleh guru. Jadi kalau mereka mempunyai perkara-perkara itu boleh buat di rumah, maka alhamdulillah lah, maka kita tidaklah meninggalkan mereka. Jadi yang inilah yang sangat kami memerlukan, maklum balas daripada ibu bapa yang dan murid, yang saya rasa sangat penting lah dalam PKP ini, kerana kita nak berbincang bagi menghasilkan tindakan yang terbaik selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, supaya kita nak menyantuni semua orang. Kita nak memastikan semua anak-anak kita mendapat manfaat dalam PKP ini, Tika. Baik, itu dia jelas daripada Cikgu Haji Ismi. Jadi cikgu itulah sedar tak sedar dah banyak masa dah berlalu sebenarnya. Cepat masa berlalu. Jadi mungkin cikgu ada pesanan untuk pendengar kita yang sedang ikuti sekarang dekat Facebook ramai, dan pastinya di frekuensi 102.9 sekarang ini. Silakan cikgu. Okey, terima kasih sekali lagi. Saya sangat-sangat berterima kasih lah. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pengetua, guru besar, guru-guru yang telah pun berusaha untuk bekerja dari rumah ini. Kita guru di Malaysia ini sangat aktif dalam memberi tugasan kepada pelajar dalam penggunaan salah satu medium ialah Google Classroom. Dan laporan oleh Sinar Online telah yang pada 17 April 2020 telah pun menyatakan melalui carian Google Classroom ini, Malaysia menduduki tempat pertama, mendahului 51 negara lain termasuk negara-negara maju. Jadi inilah suatu hasrat ataupun satu daripada guru-guru kita yang begitu aktif. Mereka sebenarnya juga risau kepada anak-anak kita ini. Jadi apa sahaja medium yang boleh mereka beri, mereka akan berikan. Jadi saya juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada frontliner yang berusaha untuk menyelamatkan kita daripada semua jangkitan virus COVID-19 ini. Sebenarnya taklah mudah. Kita dah hampir sebulan lebih dalam perintah PKP, dan mereka sebenarnya telah pun bekerja berterusan daripada awal hinggalah sekarang. Jadi terima kasih banyak-banyak, dan saya juga ucapkan terima kasihlah kepada pihak RTM yang sentiasa memberi peluang, dan selalunya lah ini kita adalah merupakan rakan strategik lah bersama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Dan sama-sama lah kita berdoa agar usaha yang kita buat ini diberkati dan kita segera akan bebas dari ancaman COVID-19 ini, Tika. Baik, itu dia cikgu. Terima kasih Cikgu Haji Ismi, Pengarah Pendidikan Negeri Perlis, atas penjelasan yang telah dikongsi hari ini jauh daripada Pulau Pinang tu. Jadi saya doakan agar cikgu selamat semuanya, dan insya-Allah boleh balik Perlis selepas PKP ini berakhir. Amin, insya-Allah. Dan rasa-rasanya sambut bulan Ramadan kat Pulau Pinang lah kot. Ya, insya-Allah. Baik, terima kasih cikgu. Okey, Tika, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bersama dengan Cikgu Haji Ismi bin Haji Ismail, Pengarah Pendidikan Negeri Perlis, untuk penjelasan mengenai kaedah pembelajaran dan pelbagai lagi inisiatif yang disediakan untuk pelajar-pelajar di Negeri Perlis. Terima kasih kepada semua cikgu-cikgu untuk anda untuk terus berbakti dalam menyebarkan ilmu, dan terima kasih kepada semua pendengar Perlis FM. Terus setia dengar Perlis FM, serasi dengan